Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam 11 Syawal. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 2 Mei 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Ada lagi masyarakat yang ingin mendapatkan pencerahan mengenai isu ini, iaitu benarkah pihak JPJ memiliki akaun TikTok @JPJ eBit Official. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, mengambil berat isu tular mengenai penjualan nombor pendaftaran dan penggunaan logo JPJ eBit melalui platform TikTok. Untuk makluman, jabatan ini tidak mempunyai akaun TikTok @JPJ eBit Official serta mengeluarkan apa-apa risalah berhubung penjualan nombor pendaftaran seperti di akaun tersebut. Diingatkan bahawa penggunaan logo rasmi jabatan tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan dan pihak JPJ tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang menyalahgunakan logo rasmi jabatan. Dalam hal ini, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah percaya dan menghubungi JPJ berdekatan untuk maklumat yang lebih tepat. JPJ sentiasa komited dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan jalan raya demi kesejahteraan orang awam, khususnya pengguna jalan raya. Saluran aduan adalah jpj.spab.gov.my. Ada lagi yang terpengaruh dengan kenyataan yang mengatakan Japin ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu KPPA dan KSN. Menurut kenyataan Jabatan Penerangan Malaysia Japin ingin merujuk infografik yang didakwa dikeluarkan oleh Japin yang tular di media sosial. Untuk makluman, infografik tersebut adalah palsu. Japin tidak pernah mengeluarkan sebarang infografik seperti ini. Tindakan menerbitkan infografik tersebut ternyata berniat jahat dan mengelirukan rakyat. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Waspada sirap ubat batuk guaifenesin, sirap TG Sirap buatan QP Pharmasin Ltd Punjab India. KKM mengambil maklum amaran yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada tarikh 25 April 2023 mengenai sirap ubat batuk tercemar ini. Laporan tersebut adalah merujuk kepada sirap ubat batuk guaifenesin sirap TG Sirap yang dikilangkan oleh QP Pharmasin Ltd Punjab India yang telah dikesan mengandungi bahan melebihi had yang dibenarkan. Semakan ke atas pengkalan data produk berdaftar bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA, KKM mendapati bahawa produk tersebut tidak berdaftar di Malaysia. Pengambilan produk sirap ubat batuk yang tercemar ini adalah toksik kepada manusia yang boleh memberikan kesan seperti sakit pada bahagian abdomen, muntah, cirit-birit, kesukaran untuk membuang air kecil, sakit kepala, perubahan pada keadaan mental dan kecederaan yang teruk pada buah pinggang. Produk yang tercemar ini adalah tidak selamat untuk digunakan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, kerana ia boleh menyebabkan kesan yang serius atau kematian. Meskipun produk ini tidak berdaftar di Malaysia, pihak KKM ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati orang awam yang berkemungkinan menggunakan atau mengetahui sesiapa yang sedang menggunakan produk ini untuk segera menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat daripada ahli profesional kesihatan, terutama jika mengalami sebarang kesan sampingan atau kesan adverse. Semua pengamal media diingatkan supaya sentiasa mengesahkan maklumat dan sumber sebelum menerbitkan sesuatu berita agar tidak menimbulkan sebarang isu. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil dalam ucapan di Twitternya mengulang siaran hantaran Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin yang menafikan satu berita palsu mengaitkan dirinya dengan sebuah majlis politik di Kedah. Justeru Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkata, tindakan undang-undang juga boleh diambil oleh agensi penguatkuasaan sekiranya dapati berlaku sebarang pelanggaran. Dalam balasan komen juga menyatakan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti laman sesawang yang kerap menyiarkan berita palsu dan berunsur fitnah. Turut membuat cacatan perkara sama di akaun Facebook miliknya.
Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi perkongsian di Instagram Story mendedahkan tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama beliau dengan membuat akaun Facebook palsu dan menyebabkan kenyataan berhubung kehadirannya untuk memeriahkan sebuah majlis di Kedah yang didakwa majlis politik. Kenyataan palsu itu kemudiannya digunakan sebuah portal hiburan untuk dijadikan bahan berita bertajuk Siti Nurhaliza tidak sangka rumah terbuka menjadi majlis politik. Ini pula adalah kenyataan media kononnya dikeluarkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK Alor Star berhubung Himpunan Madani Kedah 2023 adalah palsu. Menteri Komunikasi dan Digital KKD yang berhormat Fahmi Fadzil menafikan perkara itu menerusi hantaran beliau di Facebook rasminya. Katanya kenyataan palsu itu disebarkan oleh pemilik akaun Telegram Edisi Siasat dan memaklumkan bahawa akaun Telegram bernama Edisi Siasat ini menyebarkan info palsu. Jangan terpedaya. Menerusi hantaran di Telegram Edisi Siasat, kenyataan media itu kononnya dikeluarkan oleh AMK mendakwa membantah kehadiran timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Himpunan Madani Kedah 2023. Dalam pada itu, AMK turut menyiarkan poster penafian kenyataan media berkenaan menerusi hantaran di Facebook rasminya. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Kuantan berkaitan video tular pasangan kekasih menunggang secara melulu dan berbahaya dengan membuat aksi wheelie. Bertindak atas maklumat, pihak polis telah membuat tangkapan terhadap kedua-dua suspek bersama motosikal yang dipercayai digunakan semasa melakukan aksi tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh membawa kepada hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak melebihi daripada RM15,000. Ikuti siaran media Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh berkenaan video tular mendakwa pegawai kanan polis Ibu Pejabat Daerah Ipoh enggan menerima laporan polis. Pada 30 April 2023, pihak PDRM telah terkesan satu video seorang pengguna media sosial TikTok mendakwa pihak polis enggan menerima laporan yang hendak dibuat olehnya untuk tujuan keselamatan. Pihak PDRM Daerah Ipoh ingin menegaskan bahawa pihak polis tidak pernah dan tidak akan menghalang pengadu untuk membuat laporan polis di mana-mana balai polis di seluruh negara. Pihak polis menyambut positif dakwaan oleh individu tersebut dan telah dirujuk kepada bahagian integriti dan pematuhan standard IPD Ipoh untuk siasatan dalaman. Orang awam dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi berkenaan video tersebut sehingga menjejaskan siasatan dalaman pihak polis dan mendatangkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Awas sindiket tawaran pekerjaan luar negara. Fikir dahulu sebelum terima sebarang maklumat atau aduan. Hubungi talian 03-2266-3333 atau mana-mana balai polis berhampiran. Ramai yang terkena dengan janji-janji manis pinjaman tidak wujud. Sama-sama kita saksikan pesanan mesra ini. Cantiknya rumah Tuan Haji ni. Tapi duit cukup dia untuk raya nanti. Tuan Haji nak buat tak loan 10K? Interest tengah rendah ni. Kalau nak buat, hanya bagi saya duit dan juga IC saja untuk kasih sepi. Besok, dan mesti luluskan. Kalau Tuan Haji minat, ini kat saya. Bang, hantu raya mana ada bagi loan? Ya tak ya juga. Inilah taktik scam pinjaman tidak wujud yang menjanjikan pinjaman mudah, murah dan cepat dengan bayaran pendahuluan sebelum pinjaman diluluskan. Hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 untuk laporkan scam. Biar peka, jangan terkena. Biar peka, jangan terkena. Jangan terikut-ikut dengan hasutan hantu skamer. Kelak anda merana. Anda sedang mencari kerja secara dalam talian. Anda pasti tawaran yang anda terima sahih ataupun palsu. Berhati-hati semua, sila ikuti pesanan mesra ini. Ana merupakan pelajar IPT dan sedang mencari kerja sambilan. Pada suatu hari, Ana telah menerima mesej WhatsApp dari nombor yang tidak dikenali menawarkan kerja sambilan sebagai ejen jualan dalam talian.
Ana begitu teruja dengan tawaran kerja tersebut kerana dijanjikan bayaran yang lumayan. Ana kemudiannya menghubungi nombor yang diberikan. Ana dijanjikan bayaran komisen sehingga 8% dan pulangan wang. Ana telah diberikan tugasan untuk memasukkan barangan dari platform jual beli yang diberikan oleh suspek ke dalam bakul atau kad pembelian dan kemudiannya menghantar tangkap layar kepada suspek. Ana juga perlu membuat pembayaran bagi setiap produk tersebut ke akaun yang diberikan suspek dan menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Ana telah mengikut semua arahan yang diberikan oleh suspek beberapa kali sehingga membuat bayaran untuk barang yang berharga ribuan ringgit. Ana kemudiannya tidak mendapat bayaran komisen dan pulangan wang yang dijanjikan. Ana tersedar telah ditipu. Berikut adalah tips pencegahan. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian, terutama yang menjanjikan kerja yang mudah dan pulangan yang lumayan. Semak tawaran kerja dengan syarikat berkaitan. Jangan buat bayaran ke akaun atas nama individu atau syarikat yang tidak dikenali. Jangan jadi mangsa skamer seperti Ana. Sentiasalah berhati-hati. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen semasa. Terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seterusnya, kita aktifkan segmen Semasa. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga bagi kawasan Padang Terap di Kedah dan Jempol di Negeri Sembilan. Menurut data kemas kini, cuaca panas yang dimuat turun itu memaklumkan bahawa naik di Facebook jabatan itu semalam, 2 kawasan berkenaan mencatatkan gelombang haba tahap kuning setakat pukul 4.20 petang. Tahap kuning merujuk kepada suhu maksimum harian melebihi 35 hingga 30 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sementara itu, kawasan lain di Semenanjung serta seluruh kawasan Sabah dan Sarawak mencatatkan suhu maksimum harian kurang daripada 35 darjah Celsius, iaitu tahap biru. Met Malaysia sebelum ini memaklumkan fenomena cuaca panas dan bahang yang melanda di kebanyakan kawasan di Semenanjung diramal tidak akan berpanjangan. Orang awam, terutama mereka yang bekerja atau mempunyai aktiviti di luar bangunan, dinasihat supaya berhati-hati ketika cuaca panas. Sebanyak 156 kes berhubung isu barang kawalan bersubsidi melibatkan nilai rampasan 4.41 juta ringgit diambil tindakan. Ini setelah 5,371 pemeriksaan dilakukan di seluruh negara menerusi Optiris bermula 1 Mac sehingga semalam. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), Dato' Azman Muhammad Yusof berkata, kes terbaru melibatkan serbuan ke atas sebuah stor haram yang disyaki melakukan aktiviti pemindahan minyak diesel bersubsidi tanpa kebenaran di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Jumaat lepas. Beliau berkata serbuan yang dilakukan bersama pihak polis itu membabitkan rampasan bernilai 3.60 juta ringgit. Satu lagi kes adalah rampasan minyak diesel oleh pihak KPDN di Kompleks Imigresen, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Berapit, Pengkalan Hulu pada Sabtu lepas dengan nilai rampasan RM51,000. Pihak KPDN memandang serius isu ketirisan barangan kawalan dan bersubsidi, terutamanya yang berlaku di pintu sempadan negara kerana ia memberi impak negatif dan kerugian yang besar kepada negara. Tambahnya, isu penyelewengan barang kawalan bersubsidi di sempadan antarabangsa Malaysia dengan Thailand, Indonesia, Brunei dan Singapura merupakan antara perkara utama yang menjadi perhatian pihak kementerian. Menurutnya, pihak KPDN juga sentiasa mempertekadkan tindakan penguatkuasaan di pintu masuk sempadan di seluruh negara dengan menjalinkan kerjasama erat bersama agensi penguatkuasaan berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Imigresen JIM. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan perpaduan komited dalam menjamin aspek kebebasan dan keterbukaan media. Beliau berkata pentadbirannya juga sentiasa memastikan proses semak dan imbang terus subur serta berfungsi dengan baik. Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 oleh Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan Malaysia kini menduduki tempat ke-113 dengan 51.55 mata berbanding tahun sebelumnya di kedudukan 119 iaitu 60.53 mata. Kata Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook, tambahnya Malaysia turut menduduki kedudukan tertinggi di ASEAN, diikuti Thailand di kedudukan 115, Indonesia 117, Singapura 139, Kemboja 142, Brunei 144, Filipina 147, Laos 161, Vietnam 174 dan Myanmar 176. Pencapaian Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 bukan tiket untuk menarik nafas lega. Seluruh penggiat media sebaliknya perlu terus berusaha memperbaiki serta mempertingkat segala kelemahan dari semasa ke semasa. Selepas PKP, terlalu banyak petugas media yang kini bekerja secara kontrak. Tiada jaminan pekerjaan yang kukuh. Malah, setengah syarikat media culas membayar potongan KWSP, SOKSO, malah ada juga yang lambat membayar gaji petugas media.
malah bagi mengelakkan keperluan untuk membayar insurans dan juga allowance lebihan masa, tubuhkan Majlis Media Malaysia dan berikan semua agensi media peluang dan ruang yang sama rata dalam membuat liputan. Pendekatan bipartisan mampu menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini berbanding hanya mengharapkan usaha kerajaan semata-mata. Menurut pakar ekonomi Dr. Jain Yassin, beliau berkata kesanggupan semua parti untuk bekerjasama tanpa mengira pegangan politik adalah asas penting untuk memastikan keberkesanan usaha pembasmian kemiskinan. Tambahnya, melihat inisiatif kerajaan untuk membasmi kemiskinan, beliau suka untuk ketengahkan konsep bipartisan. Konsep ini penting kerana kesanggupan semua pihak untuk bekerjasama tanpa mengira pandangan politik yang berbeza akan membantu usaha membasmi kepada golongan sasar. Bipartisan ini boleh dilakukan kerana Malaysia sudah mengikuti jejak United Kingdom apabila sudah mempunyai kumpulan rentas parti parlimen yang diwujudkan untuk bersama-sama dengan blok pembangkang dan kerajaan untuk melaksanakan sesuatu program di kawasan parlimen. Selain itu, bagi memastikan program kemiskinan lebih berimpak, beliau yang juga pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Sabah turut mencadangkan kerajaan supaya melaksanakan analisis keperluan sebelum melaksanakan sebarang inisiatif di kawasan tertentu. Menurutnya, analisis itu perlu mengambil kira faktor seperti keperluan sesebuah kawasan, kesediaan komuniti yang akan dilibatkan serta kesesuaian sumber yang ada di kawasan itu untuk melaksanakan program. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan perpaduan berhasrat menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini yang disifatkan beliau sebagai penghaiban bagi sebuah negara yang mempunyai kekayaan khazanah seperti minyak dan gas. Ahli ekonomi daripada Universiti Tun Abdul Razak Unitar, Profesor Emeritus Dr. Berjoyai Badai berpandangan hasrat untuk menoktahkan kemiskinan tegar itu bukanlah langkah populis untuk meraih sokongan rakyat. Sebaliknya adalah tanggungjawab setiap kerajaan yang memerintah. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Terus setia bersama kami. Selepas ini kita ada segmen notifikasi untuk penutup. Jangan ke mana-mana. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Hilang minat, sukar beri perhatian dalam tugasan harian, suka asingkan diri, mengalami gangguan tidur dan hilang selera makan, juga berkelakuan agresif kepada diri sendiri dan orang di sekeliling. Timbul perasaan hilang harapan dan merasakan diri menjadi beban kepada orang di sekeliling. Sekiranya ada gejala-gejala ini, dapatkanlah nasihat pakar perubatan dalam kadar yang segera agar kita dapat mengelak keadaan yang lebih buruk. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saya. Kita aktifkan segmen seterusnya adalah segmen notifikasi. Ayo sama-sama kita aktifkan.
Baik, seperti biasa dalam segmen yang terakhir, segmen notifikasi ini akan kami bawakan ataupun war-warkan kepada anda informasi. Apakah edisi Selasa, informasi yang perlu kami war-warkan kepada anda. Kita mulakan dengan bicara naratif pada malam ini. Ayo sama-sama kita saksikan dengan topik yang dibawa adalah jangkaan cuaca dan risiko El Nino. Bersama dua orang tetamu yang kita bawakan pada malam ini, 9 malam, sudah semestinya di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV, dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Untuk berinteraksi bersama dengan pengacara dan juga tetamu, anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula kita bawakan program Fikrah. Adakah mencari yang dicari? Dengan topik yang dibawa adalah integriti itu maruah diri. Pada hari esok 3 Mei 2023, Rabu 6 petang. Saksikannya di saluran siaran langsung TV1 di Facebook Live dan juga RTM Klik dan Facebook TV1. Ya, seterusnya maklumat program Iris. Wanita, tahukah hak anda? Selain daripada anda selalu benar, ya, gurau sahaja. Selain daripada anda benar, wanita, tahukah hak anda? Perlu kita ketahui. Ini adalah hak sivil. Anda boleh saksikan pada 9 pagi hingga 11 pagi, 3 Mei 2023, Rabu, live di Facebook Live JPW Perak. Bersama-sama dengan tamu yang diraih untuk membincangkan topik ini, iaitu wanita, tahukah hak anda? Dan kita bawakan pula kepada para penderma kumpulan darah B negatif dan O negatif, anda diminta untuk hadir dan menderma darah bagi membantu pesakit yang memerlukan darah. Jadi sama-sama kita menyumbang bagi anda yang mempunyai kriteria yang dicari. Anda boleh memberikan sumbangan darah di mana pusat-pusat darah yang dibuka di Malaysia. Dan seterusnya kita bawakan TikTok seni budaya. Ayo sama-sama kita sertai tarikh penyertaan 15 hingga 26 Mei 2023. Anda dapat saksikan hadiah-hadiah menarik menanti anda. Di tempat ketiga, anda akan berpeluang mendapat RM1,000, naib Johan RM2,000 dan Johan RM3,000. Anda perlu scan pada QR Code yang tertera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan sesekali kongsi. Baik, pastikan saya sampai di sini saja. Ingat, pastikan saya pada hari esok 2.30 petang di saluran TV1. Dan untuk di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.